Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Bab qanaah, ini kita masuk bab baru. Wasiat kedua tentang qanaah. Kitab ni ada 9 wasiat, baru yang kedua. Ada 7 lagi wasiat yang tak selesai. Al-qanaah adalah keluar daripada mengikut nafsu syahwat dan nafsu kebinatangan, melainkan mengambil apa yang diperlukan sekadar hajat kemanusiaan. Ni maksud qanaah. Qanaah ni maksudnya kita keluar, tinggalkan ikut nafsu syahwat dan nafsu binatang, dan mengambil apa yang diperlukan oleh nafsu kemanusiaan, hajat kemanusiaan. Itu maksudnya. Hajat kemanusiaan kita. Jadi ini wasiat yang ke-9 berkaitan dengan qanaah. Dan qanaah, kata ulama, ar-ridha bil yasir minal ata. Kita redha dengan yang sedikit daripada pemberian. Maka ini dipanggil qanaah. Rasa cukup dengan apa yang ada. Ma'quzatun min qawlihim qani'a bil kasrah. Qanaah ambil daripada perkataan qani'a dengan kasrahkan nun. Jadi kalau baca qani'a qunu'an wa qana'atan dalam bahasa Arab, dia beza dengan qana'a. Qani'a beza dengan qana'a. Qani'a maknanya ridha bil yasir, manakala qana'a maknanya sa'ala. Sama maksud. Qana'a sa'ala, qani'a ar-ridha bil yasir. Jadi sebab tu sebahagian ulama kata al-'abdu hurrun in qani'a wal hurru 'abdun in qana'a. Boleh ingat? Al-'abdu hurrun, seorang hamba itu merdeka dia, in qani'a, kalau dia radiya bil yasir, kalau dia redha dengan yang sedikit, maka dia adalah merdeka walaupun dia hamba. Ni zaman perhambaan dululah. Kalau hamba ni redha dengan yang sedikit, qani'a baca dengan kasrah nun, maka ini adalah merdeka sebenarnya. Wal hurru 'abdun, dan orang yang merdeka ni dikira hamba, in qana'a, kalau dia qana'a ai sa'alan nas, duk minta-minta ke orang, tak cukup dengan apa yang ada, maka dia dikira sebagai orang yang tidak dikira sebagai merdeka lagi. Sebab tu disebut dalam sebahagian syair, penyair menyebut al-'abdu hurrun in qani' wal hurru 'abdun in tana'. Faqna' wa la tatna' fama syai'un yashinu siwa at-tama'. Hamba itu merdeka kalau dia redha dengan apa yang ada, wal hurru 'abdun in tana', dan hamba merdeka itu hamba kalau kata dia tidak rasa cukup ataupun selalu meminta-minta. Faqna' wa la tatna', maka qanaahlah kamu, jangan meminta-minta. Fama syai'un yashinu siwa at-tama'. Tidak ada benda yang paling hina melainkan dengan tamak. Tamak ini adalah kehinaan. Satu hadis yang cerita berkenaan dengan qanaah sangat banyak. Antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu dalam kitab Az-Zuhud. Kata beliau daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-qana'atu kanzun la yafna. Ay al-qana'ah ka kanzin la yafna. Qanaah ni adalah seperti perbendaharaan yang tidak akan habis isi kandungnya. Ini qanaah. Tamam? Jadi sebab tu orang yang qanaah, dia seperti berada dalam satu gedung yang besar yang tidak akan habis dia punya benda yang ada dalam gedung tadi. Tapi orang yang tamak, baiklah kepada 5 gedung pun dia tak akan rasa cukup. Dia tak akan rasa cukup dengan gedung-gedung yang telah diberikan tadi. Tamam? Baik. Dan kemudian dalam hadis disebut lagi, azza man qani'a wa dhalla man tami'a. Dalam hadis disebut bahagia ataupun beruntung, mulia kepada orang yang qani', iaitu orang yang qanaah, dan hinalah kepada orang-orang yang tamak. Jadi sebab tu kata ulama, qanaah ini terbina daripada zuhud, daripada dunia. Fa innan najata minha fawzun, dan orang yang berjaya
Nah, daripada dunia ini adalah orang yang diberikan kejayaan oleh Allah Ta'ala. Betul, orang yang diuji oleh Allah Ta'ala di dunia, nah, diberikan dengan ujian tadi, yang berjaya melalui ujian tadi, ini orang yang berjaya. Walistirsal fiha ajzun. Orang yang berlebihan dalam dunia ini adalah orang yang lemah. Nah, fahaqiqun liman alima anna al-mala matrukun liwarithin wa musabun bihadithin an yakuna zuhduhu fiha aqwa min raghbatih. Cukuplah orang tadi kalau dia tahu harta yang dia ada, dia akan tinggal kepada keluarga dia, kepada waris dia. Dan akan hilang kalau berlaku sesuatu yang tidak diingini. Banjir, hilang harta. Nah, terbakar, hilang harta. Nah, ataupun berlaku apa-apa, akan hilang harta, dicuri dan sebagainya. Maka cukuplah itu menjadi sebab penguat untuk dia zuhud daripada dunia untuk mendapatkan perkara tadi. Nah, dan untuk dia tinggalkan daripada menuntut dunia tadi. Wa idza aradta an tazhada fiha fanzur hiya inda man wa fi yadi man. Nah, kalau kamu nak menuntut atau nak zuhud daripada dunia, maka tengok dunia tadi di tangannya siapa? Di sisinya siapa? Nah, dan kita kena tahu dunia ni halalnya pun akan dihisap. Kalau yang haram akan diiqab, akan disiksa. Yang halal pun dihisap. Bukan kata kita ambil yang halal tidak akan dihisap, yang halal tu pun akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka orang yang macam tu dia akan buat apa? Dia akan rasa cukup dengan apa yang ada. Sebab kalau dia dapat yang halal banyak pun, nanti akan dihisap juga yang tu. Tu pun akan jadi berat. Sebab tu kata Nabi SAW, man husiba uzdib. Siapa yang dihisap maka dia dah azab dah waktu tu. Man husiba uzdib. Siapa yang dihisap maka tu dah azab besar. Kerana orang ni kalau boleh nak lepas daripada diri tersebut. Sebab tu dalam hadis disebut cerita daripada kata Rasulullah, idza kana yaumul qiyamati ambatallahu ta'ala li ta'ifatin min ummati ajnihatan. Waktu kiamat nanti Allah Ta'ala akan menumbuhkan sayap pada sebahagian umat Nabi Muhammad. Ni sayap. Keluar kubur, ada sayap. Dia keluar pada kubur dia, ada sayap belakang badan dia. Fayatiruna min quburihim ilal jinan. Maka dia akan terbang daripada kubur-kubur mereka ke syurga Allah Ta'ala. Yasrahuna fiha wa yatana'amuna fiha kaifa sya'u. Dan mereka akan terbang dengan riang-ria dan bergembira dengan apa yang mereka inginkan dalam syurga Allah. Fataqulu lahumul malaikah hal ra'aitumul hisab. Malaikat jumpa dengan kelompok ni. Malaikat tanya, kamu kena hisab ke tak ni? Sebab mai syurga dah ni. Kamu jumpa tak hisab? Kata mereka, ma ra'aina hisaban. Tak, kami tak nampak pun hisab. Maksud tak lalui pun tempat hisab. Tempat untuk nak ditimbang amalan. Fataqulu lahum, malaikat tanya lagi, hal juztum sirat? Kamu lalui sirat tak? Titian sirat. Fayaquluna ma ra'aina siratan. Mereka kata kami tak pernah tengok pun sirat. Titian pun kami tak tengok. Terbang mai syurga terus. Fataqulu lahum hal ra'aitum jahannam? Maka malaikat tanya lagi, kamu pernah tengok tak syurga? Neraka. Fayaquluna ma ra'aina syai'an. Kami tak tengok apa. Nah, tengok. Tuan-tuan cuba tengok hadis ni macam mana bahasa dia. Penting bahasa ni. Itu saya pesan kat anak-anak muda. Kena mengaji bahasa Arab ni bagi elok. Jangan kalut nak mengajak. Mengaji betul-betul. Kalut mengajak ni dia tak dapat apa pun. Rugi je. Kita kena syok tengok ustaz-ustaz, tok guru duk mengajak. Tapi kita terlupa dia mengaji macam mana. Jangan tengok tanda dia mengajak. Tengok tanda dia mengaji. Baru kita boleh tiru. Ni duk tengok tanda dia mengajak. Lepas tu tiru tanda mengajak. Oh, tiru mengajak boleh. Semua orang boleh tiru mengajak. Tiru suara, tiru gaya, tiru baju, tiru pakai serban, tiru pakai jubah 2 lapis. Semua boleh kat tu. Tapi nak tiru ilmu tak boleh. Orang boleh tahu kata dia tok garu ke tok guru. Orang boleh beza. Tang pakai baju, orang sambut naik atas bangunan. Usung di atas bangunan. Tang baca, orang lempak balik turun. Boleh. Lepas tu kena hati-hati. Tengok saya kata apa. Bila malaikat tanya, hal ra'aitum hisaba? Hal ra'aitul hisab? Ma ra'aina hisaban. Dia sebut hisab. Kami tak tengok hisab. Hal juztum sirata?
Kamu lalui tak sirat? Majuzna as-sirat. Kami tak lalui sirat, kata dia. Ha? Atau ma ra'ayna as-sirat. Kemudian ditanya, hal ra'aytum jahannam? Ha, cuba tengok ni. Kamu tengok jahannam? Neraka jahannam? Kata dia apa dia? Ma ra'ayna syai'an. Tak sebut jahannam. Cuba tengok ahli syurga. Dalam syurga pun tak sebut jahannam. Ma ra'ayna syai'an. Sebut syai'an. Tak sebut jahannam. Nah, kenapa? Karena buruknya jahannam. Tak disebut mereka dalam syurga Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kaedah sebut, zikrul jafa halis safa jafa. Zikrul jafa zikrul jafa halis safa atau halas safa jafa. Menyebut benda yang kerah ketika mana sedang berlemah lembut atau seronok, maka tu adalah kekerasan. Dia tak? Saya bila sembang dengan guru saya, Syekh, saya baru balik Mesir waktu tu. Jumpa dengan Syekh Ahmad Mamduh. Bila jumpa dengan Syekh Ahmad Mamduh, kemudian sembanglah, Syekh tanya sihat ke tak sihat, keluarga sihat, orang di Pedu sihat. Syekh pernah mai sini kan. Syekh kan pernah mai Pedu. Orang di kampung sihat. Kalau tanya macam-macam. Lepas tu ada terkeluar ada satu kisah ni, adalah cerita apa-apa benda yang menyebabkan Syekh jadi tak apa nak sedap dengar. Bila Syekh tak sedap dengar tu, Syekh kata apa kat saya? Cukup Muhammad kata, tak payah cerita benda tu. Kenapa? Karena zikrul jafa halis safa jafa. Menyebut benda yang tak elok ketika kena sengah duk seronok ni. Ini benda tak elok. Macam tadi, saya ambil patlang potong. Orang tua potong tak apa. Kita menjadi tak syok. Kan? Bila cerita ni, dia nak marah. Nak marah dia keluarnya macam, tak maaf Nana. Tak maaf. Jadi itu. Jadi apa ni, zikrul jafa halis safa jafa. Sungguh dia akan jadi kerah. Sebab tu elakkan daripada sebut benda tu. Ni kita tengah baca hadis, kena baca tafsir, tengah cerita pasal Nabi. Tiba-tiba pergi sebut benda yang kerah. Jafa, kerah waktu tu. Maka elakkan. Ini nasihat pada diri saya sendiri. Untuk kita elakkan daripada benda tersebut. Kenapa? Kerana akan jadi tak elok. Cuba tengok para ahli syurga buat apa? Hal ra'aitum hisaba? Ma ra'ayna hisaba. Hal justum sirata? Ma ra'ayna sirata. Hal ra'aitum jahannama? Ma ra'ayna syai'an. Tak sebut jahannam. Nampak tak comel bahasa Arab? Comel tak ahli syurga punya bahasa? Comel, insya-Allah. Tak tahulah kau maklum tak faham ke? Faham tak? Faham kan? Macam tu. Sebab tu kalau tengok dalam hadis Nabi banyak macam tu. Kata man dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ulang dua kali, Allah wa rasul, Allah wa rasul. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia inginkan. Awim ra'atin yang kihuha, atau perempuan yang dia nak kahwini. Hijrah kerana benda tu, kerana dunia, kerana perempuan yang dia nak kahwin. Maka apa dia kata Nabi? Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi tak ulang balik. Fahijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yang kihuha. Nabi tak ulang. Nabi ulang sekali saja. Fahijratu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya dengan apa yang dia inginkan. Tak mau sebut dah dua kali. Kenapa? Liqubhihima. Kerana buruknya dua benda tadi. Bukan buruk perempuan. Buruk niat orang tadi. Maksud dia. Faham? Tak ada. Itu kalau kena baca dan tengok betul-betul apa yang disebut oleh Nabi. Kemudian malaikat tanya, man min ummati man antum? Kamu ni umat siapa ni? Syurga apa ni, sirat tak lalu, hisab tak lalu, neraka tak tengok, terus sampai syurga ni. Kamu ni umat siapa? Maka mereka menjawab, min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataqulu, malaikat kata, nasyadnakumullah. Jadi kami ni minta sungguh dengan nama Allah kepada kamu, hadithuna ma kanat a'malukum fid dunya. Tolong cerita kepada kami apa amalan kamu di dunia dulu, wahai kaum yang masuk syurga tanpa hisab ni. Bukan tanpa hisab, tak nampak hisab, terus masuk syurga. Fayaquluna, kata mereka, qaslatani kanata fina, ada dua akhlak dan adab yang ada pada kami. Fabalagna hadhil manzilata, yang sampai kami ke tempat ni. Apa dia? Bifadli rahmatillah,
dengan kelebihan rahmat Allah Ta'ala. Tengok, tak tinggal rahmat Allah. Bukan kerana dua tadi. Kerana rahmatnya Allah. Apa kata mereka? Fayaqulun. Malaikat tanya, wa ma huma? Apa dia? Fayaquluna. Kalau kata buayah tanya, kalau baca hadis ni dia sedap. Kenapa malaikat tanya, jawab, tanya, jawab? Awak malaikat tak kata, pendekkan cerita. Awak tak kata gitu. Kita kan kalau tengok, yaqulun, taqulu, yaqulun, taqulu. Malaikat tanya, dia pun jawab. Malaikat tanya lagi, jawab. Kenapa malaikat tak tanya terus? Kamu nampak syurga, kamu nampak tak sirat, kamu nampak tak kaza, kamu nampak tak kaza. Tanya sekali lah senang. Malah tanya banyak-banyak kali. Kami pun jawab terus sekali. Kami tak nampak semua. Macam tu, senang kan? Kenapa dia tanya? Kamu nampak tak syurga? Nah, kamu nampak tak sirat? Kamu lalu tak sirat? Kamu nampak tak hisab? Kamu nampak tak jahannam? Satu-satu tanya. Kenapa? Ada tertanya tak? Ke pakai dengar je ni? Ikut suka dia lah Ustaz. Dia nak tanya. Ni saya nak bagi tahu rahsia dia. Rahsia dia apa dia? Kerana suka bercakap dengan orang yang mulia ni, dia tak mau berhenti. Faham? Dan dia tak mau sekali je dengar. Biar cakap panjang. Sebab tu ketika Nabi Musa AS ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang ada di tangan kamu? Apa dia ayat dia? Ha? Qul hiya 'asaya alladhi attaki'u biha. Apa dia macam mana ayat dia? Surah apa? Hampa ni. Kena tanya juga dekat Syekh ni. Nah, Syekh Google. Berguna Syekh Google ni. Nah. Macam mana? Biyaminika ya Musa. Nak nampak ayat tu ya? Okey. Tengok. Wama tilka biyaminika ya Musa. Allah Ta'ala tanya. Apa yang ada di tangan kanan kamu, tuhai Musa? Allah Ta'ala tanya tu ya. Apa jawab Nabi Musa? Qala hiya 'asaya. Itu adalah tongkatku. Cukup tak Nabi Musa jawab tu? Cukup ah. Ini tongkatku jadi Tak, Nabi Musa tak jawab tu je. Dia jawab lagi. Atawakka'u 'alaiha. Aku berpegang dengan dia. Wa ahussu biha 'ala ghanami. Untuk aku tolak kambing aku halau masuk ke tempat gembala. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Dan ada lagi kerja lain aku boleh buat dengan perkara tersebut. Baik, kenapa jawab panjang sangat? Kan cukup jawab asaya saja. Kerana bercakap dengan Allah. Alang-alang jawab bagi panjang. Faham? Kerana seronok. Sebab tu bila mimpi, ada satu mimpi, seorang mimpi bertemu dengan Nabi SAW dengan Sayyidina Musa AS. Ni kalau Wahabi dengar, dia marah. Mimpi-mimpi ni dia kata, mimpi pula dah Ustaz ni. Ada seorang mimpi, wali Allah Ta'ala mimpi. Dan dalam mimpi tersebut, didengar, kata Nabi Musa kata kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Katanya ada riwayat yang kamu sebut. Apa riwayat ni sebenarnya riwayat yang dipertikaikan oleh para muhaddisin. Kata ulama umatmu lebih baik daripada Nabi Bani Israel. Tu riwayat tu dipertikaikan lah. Tapi kalau disebut ulama umatmu lebih baik daripada ulama'nya Bani Israel. Yang ni tak ada masalah. Tapi yang tadi yang lebih baik pada Bani Nabi Israel tu, Nabi Bani Israel tu, tu yang berlaku pertikaian di kalangan ulama. Baik, kenapa kamu kata macam tu? Kata Sayyidina Musa kepada Nabi Muhammad SAW. Ni dalam mimpi tu. Maka Nabi Muhammad kata apa? Baik, saya tak mau jawab. Saya panggil seorang je ulama di kalangan umatku. Siapa dia? Imam Ghazali. Maka dipanggil Imam Ghazali datang. Bila dipanggil Imam Ghazali, Nabi Musa pun tanya, Mas muka, nama kamu siapa? Kata dia, saya Muhammad, Ibnu Muhammad, Ibni Muhammad, Ibni Muhammad, Ibni Muhammad, Al-Ghazali, At-Tusi, kaza, kaza, kaza. Kemudian saya daripada kaza, tempat-tempat. Lepas tu Nabi Musa kata apa? Aku tanya nama aja. Yang kamu jawab panjang siapa suruh? Saya akan tanya nama saja. Jawab nama, ismi Muhammad, Al-Ghazali. Jadi, ni habak kali dengan nama ayah, habak nama Tok Wan, habak nama moyang. Siapa suruh ni? Apa kata Imam Ghazali? Wahai Nabi Allah, kamu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma tilka biyaminika ya Musa, kamu jawab apa? Kata dia, kamu jawab panjang kan?
Kamu jawab, qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Kan kamu jawab panjang. Kenapa kamu jawab panjang? Kata Nabi Musa, kerana aku kasih untuk bercakap dengan Allah. Begitu juga aku, kata dia. Kerana aku bercakap dengan kekasihku. Nabi Musa alaihi salam. Maka apa kata Nabi Musa? Benar. Ulama umatmu alim. Masya Allah. Nabi Imam Ghazali seorang. Ajaib. No? Imam Ghazali ni u'jubatiz zaman. Hujjatil Islam. Nah, yang tidak ada bandingan, tidak ada ditimbang dengan timbangan yang tidak boleh ditimbang dengan timbangan apa sekalipun. Alim kabir. Nah, maka kata para ulama ni, kata golongan ni, fayaqulun kunna idza khalawna. Ini apa yang kamu dapatkan ni? Macam mana kamu boleh masuk syurga ni? Tanpa tengok hisab, tanpa tengok semua ni. Kata beliau, kami ada dua sifat. Yang sifat ini kami dapatkan dengan fadlillah. Kata mereka, kunna idza khalawna nastahyi an na'siyah. Kami ketika bersendirian, kami malu untuk melakukan maksiat kepada Allah. Itu yang pertama sifat kami. Yang kedua, wa narda bil yasir mimma qusima lana. Dan kami redha dengan yang sedikit yang Allah Ta'ala berikan kepada kami. Jadi bersifat dengan qanaah. Maka kata malaikat, yahiqqu lakum hadha. Maka layaklah bagi kalian masuk syurga tanpa hisab. Tak tengok hisab, tak lalu sirat, tak tengok neraka, terus masuk syurga Allah Ta'ala. Kerana kamu mempunyai dua sifat tersebut. Moga-moga kita dapat beramal dengan dua sifat tadi. Amin ya rabbal alamin. Ada sifat qanaah dan kita menjaga diri kita daripada melakukan maksiat ketika bersendirian. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Tak baca lagi syair tu. Tu baru syarah qanaah tu apa dia. Syair minggu depan. Nah, Syekh Malibari rahimahullah memberi peringatan tentang cara bagaimana mendapatkan qanaah dengan menyebut waqna' bitarkil mushtahi wal fakhiri min mat'amin wa malabisin wa manazila man yatluban ma laysa ya'nihi faqat fatalladhi ya'nihi min ghairi tila. Tu cara baca dia. Nah, jangan baca terus gitu. Baca kena ada lagu dia. Tu dia punya taktik lagu-lagu dia. Moga-moga kita dapat bertemu pada minggu depan, dipanjangkan umur untuk kita menyambung perbahasan tentang maksud bagi syair ini untuk kita sama-sama amalkan dengan qanaah. Amin ya rabbal alamin.